Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Dahya dan ini Agenda Awani. Kita mengetahui dan juga melalui perjalanan apa yang berlaku dalam tempoh 3 ke 4 hari selepas negara menerima hujan yang lebat dan menyebabkan banjir yang teruk, terutamanya di kawasan Selangor dan juga di Lembah Kelang. Tetapi untuk kita memahami fenomena dan juga kejadian ini adalah penting untuk kesiapsiagaan itu diperlukan dan untuk memahami secara dasarnya apa yang berlaku sebenarnya menyebabkan banjir besar dan juga meragut nyawa penduduk di kawasan yang terjejas. Jadi untuk bercakap lanjut berhubung dengan perkara ini, saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah yang merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Antartika yang juga merupakan Fellow Kanan Institut Sains Bumi dan juga Samudra, Profesor Kehormat Jabatan Geografi Universiti Melaya yang juga merupakan pakar meteorologi. Assalamualaikum Datuk. Salam. Ya. Datuk, pertama Terima sekali kasih. bagaimana untuk kita memahami, mungkin ada dalam kalangan kita faham ini adalah hujan lebat, ada yang menyatakan ini berkaitan dengan saliran dan sebagainya, tetapi sebagai permulaannya untuk kita faham fenomena kejadian yang berlaku di Lembah Kelang dan juga Selangor baru-baru ini Datuk. Baik, yang mulanya kita mesti ingat bahawa musim pemonsun Timur Laut ialah satu musim yang memang dikaitkan dengan banjir. Dan banjir ini dihasilkan oleh apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris mesoscale cloud cluster. Jadi apa yang membezakan ribut peti biasa dengan apa mesoscale cloud cluster ini ialah untuk mesoscale cloud cluster ini hujan boleh bertahan lebih kurang sampai 24, 48 dan setengah-setengah kes hujan bertahan sampai 3 hari iaitu 32 jam. Jadi inilah yang menyebabkan banjir yang akan terjadi kerana curahan hujan yang amat tinggi. Kita kenalah lihat daripada 2014. Masa 2014 kita dilanda oleh banjir besar di Kelantan. Dan apa yang dibuat adalah pihak kerajaan telah membuat interagensi untuk melihat bagaimana untuk menangani kenangan ini. Dan di antara yang telah dibuat ialah pembelian superkomputer untuk Jawatan Kaji Cuaca menaikkan dia punya ramalan, ketepatan ramalan dia. Kemudian saya rasa pihak GPS juga telah diberi beberapa aset untuk meningkatkan keadaan ramalan dan juga mereka telah orang kata cuba membuat orang kata kaitan di antara apa yang diramalkan oleh Jawatan Cuaca dimasukkan ke dalam model mereka yang model Mike 21 yang diberi oleh DHI untuk menjangka apakah paras air yang akan terjadi dengan banyaknya hujan yang tercurah di satu-satu kawasan. Jadi ini semua telah diberi oleh kerajaan kepada GPS dan kepada Met Malaysia untuk meningkatkan orang kata ketepatan ramalan untuk khasnya untuk banjir dan bencana yang sepertinya. Berlainan dengan banjir kilat ni datangnya daripada sistem thunderstorm yang limited lah. Dia satu kawasan yang sangat kecil saja dan ini menyebabkan dia susah untuk kita meramal. Banjir kilat memang susah untuk kita meramal. Tetapi untuk banjir yang dikaitkan dengan mesoscale cloud cluster ini, dia adalah lebih mudah untuk diramal. Dan apa yang saya wawarkan di dalam banyak-banyak interview, sistem ini telah bermula dikesan, kalau saya salah, kalau saya baca kalau saya dengar daripada Eswawani oleh Jabatan Kaji Cuaca, mula dikesan pada 15 atau 14 berada di Laut Cina Selatan, dia bergerak masuk ke dalam Laut Cina Selatan dan dia masuk ke pertengahan orang kata Semenanjung. Dan inilah yang menyebabkan banjir ini dia lebih mengena
Selangor daripada mengena negeri pantai timur seperti Kelantan atau Terengganu, dan itulah apa yang selalu terjadi yang dikaitkan dengan banjir ini. Saya harap itu memberi satu gambaran. Jadi apa yang saya nak menyatakan adalah alat-alat untuk meramal, software-software untuk meramal cuaca telah diberi kepada Jabatan Kaji Cuaca. Software-software dan juga aset-aset untuk meramalkan paras air sungai telah diberi kepada GPS. So semua ini telah diberi selepas banjir besar 2014. Dan juga Datuk, sistemnya sudah ada, alatannya seperti yang Datuk nyatakan tadi sudah pun diberikan. Tetapi selepas kejadian ini berlaku dalam tempoh 3 hari lepas, bagaimana Datuk melihat kepada respon berkaitan dengan bencana ini, terutamanya melibatkan pihak-pihak tertentu, khususnya aktiviti dan juga misi-misi menyelamat, bantuan dan sebagainya? Ramalan merupakan satu unsur yang penting bila kita ingin menghadapi bencana. Kerana bila kita ada ramalan, semua aset-aset boleh digembeling oleh kerajaan menanti kepada bencana yang akan timbul. Jadi inilah apa yang terjadi katalah di Kelantan ataupun di Terengganu, di mana bila datangnya musim, di mana adanya kemungkinan banjir, mereka telah mengaktifkan dekat, bukannya saja dekat state, tapi dia akan buat sampai ke district level, orang kata bilik-bilik gerakan untuk banjir. Dan kalau bilik-bilik gerakan untuk banjir ini untuk mukim, itu yang lebih penting, mukim mukim dan ke bawah, local council dan sebagainya, dia akan diketuai oleh Tuan DO dan kita ada pegawai pengarah kesihatan daerah sama dengan OSPD. Dengan juga JKK dan sebagainya supaya semua bersiap siaga dan juga kita ada a very, orang kata, specific line of command dah ada dah. Jadi ada koordinasi daripada orang kata DO sebagai contohlah. Jadi ini memang telah, orang kata, SOP ini memang telah biasa di Terengganu dan juga di Kelantan. Jadi SOP ini adalah SOP untuk nasional, bukannya hanya untuk Kelantan dengan Terengganu saja. Jadi pentingnya adalah ramalan tu. Kerana kalau ramalan itu diberi, semua aset apa semua boleh orang kata diatur. Dan lebih penting mengapa saya bangkitkan tentang Mark 21 ialah dengan meramalkan paras air sungai, Sungai Kelang, Sungai Selangor, Sungai Langat, Sungai Bernam, kawasan-kawasan yang lebih terjejas bolehlah diberi perhatian yang lebih dan aset-aset boleh orang kata ditumpukan kepada kawasan-kawasan yang diramalkan akan banjir. Datuk, ini bermakna adakah melihat kepada apa yang berlaku sebelum ini dari segi sudut ramalan dan sebagainya, kita tidak ada kesediaan berhubung perkara itu. Dekat mana mungkin antara perkara yang menjadi kesilapan, adakah berkaitan dengan ramalan ataupun info-info yang tidak diperoleh oleh masyarakat? Pada saya, yang saya tumpukan ialah GPS dengan Map Malaysia. Kerana ini adalah tugas mereka. Mereka yang patut beri ramalan. Jadi kalau ramalan hanya bersifat dalam Facebook saja, tidak ada press conference, itulah yang saya nyatakan mengapa JPS dan mengapa Map Malaysia tak menjerit. Kerana ini adalah satu perkara yang kita tahu sudah nak datang. Bukan hanya mengeluarkan dalam Facebook, dia kena jerit. Supaya mendapat perhatian orang-orang berkenaan yang patutnya. Lepas tu NADMA dan MKN dan sebagainya dan MB dan sebagainya boleh bersedia. Ini bermaksud, Datuk, button alam itu tidak dibunyikan walaupun kita telah pun mengetahui berlaku lekuk tropika dan sebagainya dengan taburan hujan melebihi 2 kali ganda dengan 380 mm. Apa yang perlu dilakukan dan perlu dilaksanakan? Mungkin ada ramalan-ramalan lain dalam tempoh
2-3 hari ataupun minggu-minggu ke depan ini, Datuk? Datuk melihat ia bagaimana? Oh, yang 2-3 hari ni. Yang 2-3 hari dia ada satu lekukan yang berada di utara. Tapi lekukan ini pemodelan yang saya terapi melalui Now School, dia tidak menunjukkan bahawa ia akan menghasilkan apa yang terhasil dengan banjir yang 2-3 hari dululah. Dan juga Datuk, dalam tempoh yang sama selepas pasca banjir dan sebagainya, ini perkara-perkara yang menyukarkan dalam tempoh juga dalam kalangan mangsa-mangsa banjir khususnya. Tetapi bagaimana untuk masyarakat faham bahawa ketersediaan sistem dan sebagainya, amaran ini dapat digunakan dengan lebih baik dalam tempoh dan juga masa-masa akan datang, Datuk? Berkait dengan kesediaan ini setengah aset ialah daripada orang awam. Tapi aset-aset orang awam ni selalunya datang secara bertaburan. Jadi kita mungkin ada satu kes di mana satu mukim tu ataupun satu perumahan tu mungkin dapat 3-4 NGO masuk. Padahal ada setengah tempat lain tidak ada langsung pertolongan. Jadi ini memerlukan koordinasi, dan koordinasi ini hanya boleh dibuat oleh pihak kerajaan. Sama ada dekat DO ke, pejabat DO ke, dekat local council ke. Dia lebih kepada local council, lebih kepada yang lebih orang kata dekat dengan komuniti. Kalau nak harap MB ke atau nak harap Prime Minister, mereka tidak boleh tolong sangat. Yang nak tolong ni ialah at community level. So ini yang perlu dikoordinasikan. Maknanya kalau kat Kelantan ni, Tuan D.O. kata, kawan kampung ni dah dapat dah, pergi kat kampung lain pula. Dan dia ada maklumat yang disalurkan kepada dia. So koordinasi sangat penting. Jadi orang Malaysia ni memang baik hati, memang orang kata peka untuk menolong. Tapi di mana dia nak tolong, ke mana dia nak tolong, dan bagaimana dia nak tolong, perlu ada koordinasi. Saya harap boleh jawab lah. Dan koordinasi tu mestilah dekat local council, dekat kawasan DO. Datuk, melihat koordinasi sekarang ini bagaimana, Datuk? Cacar merbah lah. Dari sudut mana Datuk lihat? Dari segi bantuan, penyelamatan dan sebagainya? Kerana aset-aset tidak. Kalau kita baca tak tahulah betul tak betul, tapi kalau kita baca di dalam Twitter dan sebagainya, banyak komplain yang mereka dah tunggu 4-5 jam, satu hari mereka duduk atas bumbung, tak siapa pun datang untuk menyelamatkan mereka. Dan yang saya sedih sekali ialah amaran. Saya masih lagi kepada amaran, kerana amaran kalau dikeluar dengan lewat, katalah saya ada bapa saya yang uzur yang duduk kat Taman Sri Muda. Kalau satu hari pun saya tahu bahawa kawasan rumah itu adalah terjejas, bolehlah saya pergi angkat bapa saya dan bawanya ke tempat yang lain. Untuk orang-orang yang ada kereta, bolehlah macam kat Kelantan, mereka letak kereta mereka kat kawasan yang tinggi supaya mereka tidak rugi. Jadi amaran dalam pengurusan bencana, pertama ialah amaran. Tapi selepas bencana itu terjadi ialah respon. Respon yang paling awal untuk untuk menyelamat mangsa. Kemudian lepas tu baru kita pergi kepada next step ialah pemulihan. Tapi pemulihan bukan saja 1 minggu ni. Kerana banyak orang dia punya selai sepinggang, dia tak ada apa dah. Rumah pun tak ada. Jadi ini mengambil masa. Kemudian kadang-kadang pemulihan boleh mengambil masa sampai setahun.
Kita bercakap berkaitan dengan amaran seperti yang Datuk nyatakan dan ini turut ditekankan. Adakah bagaimana sistem itu dapat dilaksanakan dengan baik? Adakah kita nak melihat kepada ia perlu dihantar secara SMS ataupun ke semua telefon bimbit dan juga mereka yang mungkin terjejas di kawasan-kawasan terbabit? Apa penambahbaikan yang perlu kita buat lagi, Datuk, ketika ini? Baik. Pertamanya saya rasa kalau kita lihat COVID ya, bila kerajaan suruh ada MCO di satu-satu tempat dan ada penguatkuasaan di tempat yang berikut, kebanyakan rakyat ikut. Jadi katalah kalau kita membuat amaran bahawa kat Seri Muda dan kita tunjuk bahawa mereka dalam masa 6-7 jam atau katalah 24 jam, saya minta 1 hari saja. Dalam 24 jam ni, di sinilah air yang akan naik. Dan kita wawarkan ke media, media pun kena menjerit. Media pada awalnya tidak menjerit. Dan istilah yang digunakan oleh media ialah banjir kilat. Ini bukan banjir kilat. Ini ialah banjir, satu bencana yang besar. Banjir sebesar 2014. So branding yang dah beri itu dah tak betul dah. Datuk, selain daripada itu, hal-hal penting untuk kita fahami adalah berkaitan dengan mungkin perubahan alam, isu-isu berkaitan dengan climate change dan juga pemanasan global dan juga secara teknikalnya, Datuk, apa yang boleh Datuk terangkan berhubung kait dengan fenomena dan juga kejadian banjir yang berlaku dalam negara ketika ini? Ya, saya terbaca apa yang dikatakan bahawa curahan hujan ini yang terjadi ialah 1/100 dan ialah satu yang tidak dijangka. Jadi dengan itu apa kelemahan-kelemahan yang timbul bolehlah dimaafkan. Pertamanya untuk bencana hanya timbul kita tidak merancang bencana untuk macam mana menangani satu-satu bencana. Katalah kita ambil contoh ya, tsunami di Jepun. Mengapa hanya 20,000 orang meninggal berbanding kepada tsunami di Aceh di mana 200,000 orang meninggal. Ini adalah kerana ada perancangan dan perancangan ini bukan hanya di pihak kerajaan tapi perancangan ini juga diterapkan kepada masyarakat. Jadi inilah proses yang kita kena lihat bagaimana pihak media juga boleh mewawarkan bagaimana pihak masyarakat, pihak rakyat, bagaimana dia kena orang kata bertindak berkait dengan orang kata banjir ini. Tetapi saya ingin nyatakan bahawa Taman Muda memang kawasan yang pernah banjir dan mereka memang dah biasa dengan banjir. Jadi kalau kita beri amaran pada mereka yang ianya akan banjir, saya rasa dia akan percaya. Baik. Selain daripada itu, Datuk, perkara penting untuk kita lihat, selain daripada isu-isu dan juga hal-hal berkaitan dengan banjir, berkaitan dengan hujan lebat dan sebagainya, apa risiko yang mungkin didepani oleh Malaysia khususnya, terutamanya berkaitan dengan cuaca ini? Risiko kita hanya inilah, banjir. Kerana kita adalah kawasan yang orang kata water surplus. Kita ada banyak air. 1 tahun di Malaysia, hujan kita lebih kurang 2 meter. Iaitu 10 kaki lebih. Untuk Borneo, dia 4 meter. 1 tahun. Jadi masalah dia dalam segi perubahan iklim dan sebagainya, isu bencana yang utama untuk Malaysia ialah lebih air, iaitu banjir. Jadi memang kita patut siap siaga untuk hadapi banjir. Kerana banjir juga terjadi di Johor 2004 kalau tak salah. Banjir juga jadi di Kedah. Banjir juga jadi di Selangor. Dan juga jadi di Terengganu, jadi di Pahang, jadi di Kelantan. Semua kawasan memang pernah ada banjir. Datuk, bagaimana untuk kita faham dan juga kita nilai? Kita tahu kadar penurunan hujan yang lebat dan juga mungkin dengan jumlah
taburan hujan yang banyak, tetapi untuk kita seimbangkan dengan sistem bumi ataupun sistem Malaysia, sama ada berkaitan dengan saliran dan sebagainya, aktiviti-aktiviti penduduk dan juga masyarakat dalam memastikan bahawa kejadian buruk tidak lagi akan berlaku dengan lebih teruk selepas ini, Datuk. Lembangan sungai adalah tumpuan kerana dia landai, ialah tumpuan untuk pembinaan mana-mana perumahan dan sebagainya. Jadi untuk kawasan, setengah-setengah kawasan, memang dia lebih senang dibanjir. Tapi untuk Kuala Lumpur, memang dia senang dibanjir, tapi oleh kerana dia merupakan bandaraya yang terpenting di Malaysia, kita buat beberapa, orang kata, mitigasi untuk mengurangkan kejadian banjir itu. Seperti smart tunnel, kita ada flood storage pond dan sebagainya. Tapi kadang-kadang, kalaulah hujan 100, sekarang ni katalah 1 ke 100 tahun dia punya return period dia. Katalah kita kena 100 ke 200 tahun punya return period. Mungkinlah di masa hadapan dan sebagainya. Ini akan menjadi satu bencana sekiranya kita tidak merancang bagaimanakah kita akan menangani banjir ini. Jadi kita tak boleh berhentikan, kita tak boleh, orang kata, tiadakan banjir ni. Banjir akan ada tahun depan, 2-3 tahun ke depan akan banjir juga. Jadi kita kena pandai menyesuaikan supaya banjir ini tidak menjadi satu bencana kepada kita. Baik. Kita kena pandai menyesuaikan apa yang berlaku dan perkara penting yang Datuk nyatakan tadi bahawa kita kena menjerit ada amaran itu lebih awal dan juga kesediaan kita dalam menghadapi perkara-perkara yang lain. Sebab sistem dan juga teknologi itu dah ada, tetapi itulah perkara yang perlu kita laksanakan dan juga kita ada kesediaan jika berlaku bencana selepas ini. Terima kasih Profesor Dr. Azizan Abu Samah yang merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Antartika, juga Fellow Kanan Institut Sains Bumi dan Samudra, Profesor Kehormat Jabatan Geografi UM yang juga pakar meteorologi. Untuk itu, sekian dulu agenda awal ni. Saya Ehsan Nahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.